Perdana Menteri tegas dengan pendiriannya tidak ambil gaji. Bas ekspres 2 tingkat dalam perjalanan ke utara terbakar. Konsert Siti Nurhaliza tetap diteruskan demi Palestin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Kilah dalam Netstep 7 terhangat. 7 berita Malaysia paling trending hari ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Kekal dengan pendiriannya sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tegas tidak mengambil gaji bagi jawatan yang disandang sejak November 2022 selagi ekonomi negara tidak pulih sepenuhnya. Datuk Seri Anwar selaku Menteri Kewangan juga berkata, pendirian sama turut diambil oleh Jemaah Menteri berhubung pemotongan gaji masing-masing sebanyak 20% setiap bulan. Bercakap pada sidang media sempena program permukiman anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan 2024 di Cyberjaya semalam, Datuk Seri Anwar berkata pendirian itu akan kekal dilaksanakan kerajaan sehingga ekonomi negara kembali pulih. Untuk rekod, pada sidang media pertamanya sebagai Perdana Menteri pada 24 November 2022, Datuk Seri Anwar berkata beliau tidak akan mengambil gaji bagi jawatan itu dan menyifatkan ia sebagai langkah pertama bagi menarik keyakinan rakyat terhadap kepimpinannya. Bekas Perdana Menteri Najib Razak boleh mengemukakan permohonan untuk membebaskannya atau dilepas tanpa dibebaskan di NEA jika pendakwa raya pada September depan masih belum membuat keputusan. Ia berhubung representasi beliau untuk menggugurkan kes penggubahan wang haram membabitkan dana SRC International Senjam Berhad berjumlah 27 juta ringgit Malaysia. Perkara itu diberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur kepada Peguam Najib dan Hakim. K. Munyandi menetapkan 5 hari pada September untuk perbicaraan penuh terhadap 3 pertuduhan membabitkan bekas Menteri Kewangan itu. Hakim membuat keputusan itu selepas timbalan pendakwa raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul memohon tarikh sebutan baru kes itu bagi membolehkan pendakwa raya memutuskan untuk membenarkan representasi Najib menarik balik pertuduhan berkenaan. Terdahulu, Ketua Peguam Bela Muhammad Syafiq Abdullah memberitahu mahkamah bahawa 3 pertuduhan penggubahan wang haram itu perlu digugurkan kerana kes itu telah tergantung selama hampir 6 tahun sejak 2018. Kementerian Pendidikan membenarkan murid memakai pakaian seragam sekolah untuk 2 hari, diikuti pakaian sukan selama 2 hari dan sehari untuk pakaian core curriculum bagi sesi persekolahan 2024-2025 mulai Mac ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, kebenaran itu adalah garis panduan baharu berkaitan pemakaian seragam murid yang ditetapkan KPM. KPM memutuskan bagi sesi 2024-2025 bermula Mac ini selepas sesi libat urus dilaksanakan dengan semua pihak berkaitan termasuk pemegang taruh, maka pakaian seragam di sekolah sesi 2024-2025 diteruskan seperti berikut. 2 hari pakaian seragam, 2 hari pakaian sukan dan 1 hari pakaian core curriculum. Fadlina berkata perincian mengenai garis panduan itu akan dimaklumkan kepada semua pihak dalam tempoh terdekat. Fadlina turut menjelaskan pihak sekolah akan diberi kuasa autonomi untuk menentukan hari pemakaian seperti yang ditetapkan dalam garis panduan berkenaan. Seramai 17 penumpang termasuk 2 pemandu bas ekspres terselamat selepas bas terbabit terbakar di kilometer 375.4 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara awal pagi tadi. Penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, bomba menerima maklumat berhubung kejadian jam 5.19 pagi. Katanya sepasukan pegawai dan anggota bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Slim River dengan bantuan BBP Tanjung Malim dikejarkan ke tempat kejadian.
Beliau berkata apabila tiba di tempat kejadian, terdapat bas ekspres 2 tingkat yang dipercayai dalam perjalanan dari Johor ke utara telah terbakar. Terdapat 14 penumpang lelaki dan 3 penumpang wanita serta 2 pemandu bas. Mereka sempat keluar dari bas terbabit, katanya dalam satu kenyataan. Sabarozi berkata bas terbabit terbakar kira-kira 80% dan semua penumpang tidak mengalami kecederaan. Konsert Sebuah Epitomi Saya Siti Nurhaliza anjuran Yayasan Nurjiwa yang dijadualkan berlangsung pada 9 Mac depan di Axiata Arena akan tetap diteruskan. Pengasas Yayasan Nurjiwa, Datuk Seri Khalid Muhammad Jiwa dalam satu kenyataan pada Khamis berkata, pihaknya dengan penuh keinsafan dan berlapang dada menerima gesaan dan teguran Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Nur agar konsert tersebut ditunda ke satu tarikh lain. Bagaimanapun, beliau berkata setelah mengambil kira matlamat dan objektif utama penganjuran konsert tersebut, maka Yayasan Nurjiwa dan Siti Nurhaliza secara konsensus untuk meneruskannya. Beliau menjelaskan konsert tersebut bukan dianjurkan atas kepentingan perniagaan dan keuntungan tetapi untuk disalurkan dana kepada Yayasan Nurjiwa iaitu sebuah badan amal yang ditubuhkan sejak 2006. Yayasan Nurjiwa dan Siti Nurhaliza telah sering menyebut tujuan konsert ini adalah untuk mengutip dana bagi menampung 5 kluster kerja-kerja kebajikan iaitu kebajikan, kemanusiaan, keagamaan, pendidikan dan bantuan khas Palestin. Tanggungjawab menyara keluarga dan terikat dengan pelbagai komitmen lain menyukarkan golongan artis untuk menghentikan aktiviti seni termasuk penganjuran konsert. Meskipun menyedari ada pihak berbeza pendapat, namun vokalis Wings, Dato' Awi berharap perkara itu tidak perlu diperbesarkan kerana mereka hanya mahu mencari rezeki dengan menggunakan bakat dikurniakan Tuhan. Awi atau nama sebenarnya Ahmad Azhar Othman mengulas laporan media berhubung gesaan Mufti Pulau Pinang, Datuk Seri Wan Salim Wan Muhammad Noor terhadap penyanyi tersohor Datuk Seri Siti Nurhaliza agar menunda konsert Sebuah Epitomi Saya Siti Nurhaliza yang dijadualkan berlangsung pada 9 Mac depan di Axiata Arena Bukit Jalil. Gesaan itu sebagai menghormati ketibaan bulan penuh kemuliaan Ramadan Al-Mubarak yang dijangka disambut pada 12 Mac depan. Bagaimanapun, Siti menerusi kenyataan dikeluarkan akan meneruskan konsert itu atas alasan berkonsepkan kebajikan selain tiada tarikh ganti yang sesuai. Seorang tukang urut lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session pada Jumaat atas satu pertuduhan melakukan ambang seksual terhadap seorang remaja lelaki berusia 16 tahun bermula 1 Januari lalu. Hamid Khan Samon, 43 tahun membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Kafli Cik Ali. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan ambang seksual terhadap remaja itu bagi tujuan seksual di sebuah bilik hotel di Jalan Sultan City Centre pada jam 8 malam 1 hingga 10 Januari lalu. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 14-A Akta Kesalahan Seksual Kanak-kanak 2017 yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan sebatan jika sabit kesalahan. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Nurhani Muhammad Ayub mencadangkan lelaki itu diberi ikat jamin sebanyak RM15,000 dengan seorang penjamin serta syarat tambahan tidak mengganggu mangsa dan melapor diri di Balai Polis berdekatan sekali setiap bulan. Sekian sahaja tujuh terhangat hari ini. Jangan lupa bersama saya setiap hari pada waktu yang sama untuk ikuti 7 berita Malaysia paling trending hanya di 7 terhangat Malaysia. Follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Amira Akilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.